Kalau R0 sekarang ni antara 1.1 ke 1.2 kekal, kita akan boleh mencecah 24,000 jangkitan sehari. Secara psikologinya juga, saya ingin mengingatkan saudara bahawa 90% adalah mereka yang dijangkiti tahap 1 dan tahap 2. Berarti kalau saudara tengok angka pulih juga tinggi. Setiap hari angka pulih juga tinggi. Saudara tengok kalau angka pulih hari ini pun 9,000 lebih. Berarti saya nak nasihatkan saudara je untuk tidaklah panik seterusnya kerana kita sedang menuju bukanlah melihat angka jangkitan. Saudara harus memindah persepsi saudara untuk melihat angka suntikan. Berarti setakat hari ini kita telah mencapai hampir, bukan saja MySejahtera tu, saudara akan nampak situ, kita telah mencapai hampir 20 juta mereka yang telah menerima satu dos suntikan. Manakala saya rasa lebih 10 juta telah menerima 2 dos suntikan lengkap. Berarti beginilah tuan-tuan, angka ini akan terus menjadi angka. Di mana-mana negara pun dia akan terus menjadi angka, kerana sekejap lagi saya akan bagi angka-angka negara bandingan. Tapi yang lebih penting adalah, kalaulah Kuala Lumpur yang menjadi Lembah Kelang yang menjadi pusat paling tenat dengan menyumbang setiap hari 60% angka jangkitan ni, boleh mencapai 80% suntikan pada penghujung bulan Ogos, kita boleh praktikkan apa yang berlaku di United Kingdom, di mana mereka yang berada di tahap 1 dan di tahap 2 akan dianggap sebagai pengidap flu biasa. Hanya 3 saja diberi rawatan. Jadi untuk pengetahuan saudara, kenapa? Kerana apabila pemvaksinan telah menjadi tinggi, A bertemu dengan B, bertemu dengan C, bertemu dengan D, bertemu dengan E, mereka semua telah divaksin dan mereka akan menyebarkan kuman satu sama lain hanya pada tahap 2. Apa yang kita tak boleh buat lagi sekarang adalah kerana kadar pemvaksinan yang rendah. Baru saja nak cecah 30% kita ni. Jadi kadar pemvaksinan yang rendah menyebabkan bahawa pergerakan orang yang telah divaksin masih lagi akan menjerumuskan 70% yang tidak divaksin kepada jangkitan 1, 2 dan boleh jadi 3, 4 dan 5 kerana mereka belum divaksin. Jadi bagi negara seperti Malaysia, persepsi rakyat adalah sepatutnya menumpukan kepada terus saja mengekalkan rentak kita, exit door kita. Kerana setakat ni yang telah mendaftar dengan ini adalah 20 juta orang yang telah mendaftar dengan MySejahtera. Boleh buka aja semua detail data dalam MySejahtera. Jangan panik saudara dengan data-data yang tak munasabah daripada ruang yang bukan dianggap sebagai ruang rasmi untuk saudara melihat angkanya. Saya beritahu kata, macam sebut tadi lah, Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri pun telah memberitahu bahawa anggaran 24,000 kes jangkitan adalah sesuatu yang boleh dicapai pada bulan September, kerana akan berlaku Ogos up and down, tapi 24,000 telah pun diletakkan sebagai PAR. Dan untuk pengetahuan saudara juga, setiap kali berlaku jangkitan, hanya 1,000 orang saja yang akan menerima rawatan. Jadi kalau semalam saudara tengok 15,000, hari ini saudara tengok 17,000, berarti hanya 1,000 saja yang akan menerima. Kalau hari ini mungkin ramai sebab 9,000 lebih orang telah pun discharge, berarti dia boleh masuk balik 9,000 orang lebih. Tapi akan ada lebih kurang dalam 40% ke 50% jangkitan harian terpaksa diisolasi di rumah. Jadi angka jangkitan wabak yang berlaku sekarang tidaklah lagi disebut sebagai kluster, tetapi lebih banyak jangkitan berlaku adalah kerana mereka yang diisolasi pulang ke rumah dan boleh menjadi lagi wabak bergerak, kerana proses pemantauan isolasi tidak menjamin 100% orang yang diisolasi boleh mengelakkan diri daripada menjadi perumah kepada orang lain. Terutama saya kata tadi, sekiranya mereka datang daripada rumah PPR yang secara puratanya adalah 750 kaki persegi. Mereka yang pulang dan tinggal di rumah bujang sesak asrama. Jadi ini juga antara satu perkara yang saudara kena aware mengenai jangkitan ni. Terutama kita memiliki 150,000 kes aktif, yang saya percaya 100,000 lebih adalah yang diisolasi di rumah. Jadi ejen bergerak yang aktif tetapi tidak diasingkan secara total masih lagi tinggi, 100,000 lebih. Kalau 100,000 lebih ini salah mengendalikan isolasi mereka, sekiranya mereka menjangkitkan kepada 1-2 orang lagi isi rumah kerana kebanyakannya datang daripada keluarga berpendapatan rendah. Berarti rumah yang agak padat, ruang 750 kaki persegi, airborne, iaitu sumber pertama penyebaran, iaitu pergerakan udara. Rumah yang tidak mempunyai pengudaraan yang baik, terutama tingkap yang terbuka untuk membolehkan pergerakan udara masuk dan keluar dan penghabaan meningkat tinggi,
Ini akan menjadikan kadar jangkitan terus meningkat. Saya beritahu pada saudara juga bahawa Thailand telah menuju kepada angka yang lebih teruk kerana Thailand yang mula menerima angka 3 angka pada 1 hari bulan Mei, hari ini telah menerima 15,000 angka. Thailand menerima 3 angka pada 1 hari bulan Mei dengan kadar jangkitan 900 lebih. Mereka telah mencapai angka jangkitan 15,000 lebih. Manakala Vietnam, untuk pengetahuan saudara, telah mencapai 6,900 lebih, tetapi hari ini saya tengok data terkini Vietnam mencapai 6,000 lebih. Semalam dia dapat 4,000 lebih, tertinggi sebelum itu adalah 6,900 lebih, turun semalam 4,000, hari ini naik balik pada 6,000 lebih. Kalau saudara lihat Indonesia, walaupun turun pada 38,000 lebih, tetapi Indonesia telah membuka lockdownnya secara lebih longgar, di mana Indonesia membenarkan pasar tani, kedai gunting, peniaga kecil, pewarung dan mereka yang berniaga dalam ekonomi makan kais pagi makan pagi ini terus keluar. Dan ini telah memberikan WHO peringatan yang tegas. WHO telah mengeluarkan peringatan yang tegas kepada Presiden Jokowi untuk tidak melaksanakan pembukaan lockdown yang selonggar yang Jakarta dan juga Pulau Jawa lakukan. Kerana ini akan menjerumuskan Indonesia kepada jangkitan yang lebih pantas, kerana Indonesia telah disahkan bahawa fenomena yang melanda jangkitan di Indonesia disumbangkan banyak oleh varian super spreader, terutamanya Delta, varian India. Untuk pengetahuan saudara juga, Ho Chi Minh telah melancarkan lockdown. Berarti Vietnam telah mula lancarkan lockdown semalam. Berkuat kuasa pada pukul 6 petang hingga 6 pagi. Itulah lockdown di Vietnam kerana Vietnam telah mencapai angka 6,000 lebih, hampir 7,000 tu. Berarti Vietnam juga berada dalam keadaan yang cemas, kerana Vietnam adalah negara yang patut dijadikan analisis untuk kita semua, kerana kepantasan kadar jangkitan Vietnam melepasi daripada kadar penjangkitan Malaysia. Walaupun anda melihat data Malaysia kini berada pada nisbah yang tinggi, iaitu setiap 32 orang seorang pernah kena. Tak apalah, itu sejarahnya. Tetapi bagi negara-negara seperti Vietnam yang bergantung pada ekonomi penghilangan, berarti Vietnam tak mungkin mengambil langkah untuk buat lockdown semua penghilangan. Saya ingin beritahu pada saudara, jahatnya pelabur ni tuan-tuan. Vietnam akan menjadi mangsa yang lebih teruk daripada Malaysia, di mana pelabur-pelabur kapitalis mahukan kilang-kilang mereka di negara miskin, di negara mundur ataupun di negara yang mereka melabur. Terutama dalam kes ni kita tengok Vietnam, untuk turut menjalankan operasi, kerana pasaran dan permintaan barangan dunia datang daripada negara-negara yang sebelum ini dikategorikan sebagai selamat. Berarti Vietnam akan berada dalam permainan ugutan sama seperti kita alami, di mana apabila kilang mula menutup operasi, pelabur akan menarik wang keluar dengan menganggap bahawa negara ini bukanlah lagi negara yang relevan untuk pelabur. Jadi Vietnam akan sekali lagi berhadapan dengan apa yang saya panggil sebagai kehilangan FDI apabila mereka melaksanakan lockdown. Kita tengok bagaimana Ho Chi Minh dan juga kepimpinan Vietnam berani bertegas dalam hal ini, sama ada mereka nak lockdown negara mereka kerana industri adalah salah satu daripada ekonomi utama. Kilang bererti kilang boleh menjadi pewabak utama, kerana ekonomi Vietnam adalah ekonomi yang bergantung pada produk penghasilan massa, termasuk juga adalah negara semikonduktor. Berarti mereka juga menghasilkan chip dan juga industri semikonduktor yang besar bagi produk-produk berjenama tinggi yang datang daripada United Kingdom, daripada US dan juga daripada Korea dan Jepun, kerana sumber semikonduktor telah pun berpindah dan Vietnam menjadi negara semikonduktor. Jadi angka di Vietnam mungkin saja meningkat tinggi, cuma kita tengok lockdown yang dilakukan sekarang adalah lockdown pergerakan sosial, iaitu selepas 6 petang dan juga 6 pagi. Tetapi tiada pengumuman mengenai lockdown ekonomi. Indonesia juga akan terdedah apabila kerana ekonominya miskin, kerajaan tak mampu untuk menangani begitu ramai orang yang terjejas, terutama 70 lebih juta penduduk yang berada di Kepulauan Jawa. Jadi hari ini Presiden Jokowi telah membuat keputusan membenarkan ekonomi rakyat Marahin dibuka, kerana rakyat Marahin bergantung pada kais pagi makan pagi dan kais petang makan petang, dan tidak begitu banyak kerajaan Indonesia dapat memberi bantuan kemanusiaan. Jadi ini adalah gambaran untuk saudara lihat. Di Malaysia saya jangka angka ini akan flip, tapi kita tak akan kembali di bawah daripada 10 digit, tuan-tuan. Kita tak akan kembali di bawah angka 10,000. Kita akan kekal pada permainan angka ini, cuma kita akan lihat. Dan sekarang yang lebih penting adalah komitmen kita semua, kerana saya bangga kerana ada 20 juta dah orang yang telah mendaftar untuk menerima vaksin. Berarti kalau dalam anggaran kasar kita hanya perlu 8 juta saja untuk melengkapkan. Tapi saya fikir dengan langkah yang diambil, iaitu jarum mencari warga negara, berarti angka ini akan cepat pantas, kerana mereka tak mendaftar pun on the spot boleh daftar walk in dan terus suntik je.
Dan bagi saudara semua yang tahu, mulai semalam saudara telah boleh mendaftarkan anak saudara yang berusia 12 hingga 17 tahun, kerana MKN dan juga Kerajaan Malaysia telah mula membuka pendaftaran bagi membolehkan mereka juga divaksin. Bererti kita akan masuk kepada fasa baru, iaitu selain daripada 18 tahun ke atas, bererti kita mempunyai cukup vaksin untuk menyuntik mereka yang berusia 12 hingga 17 tahun. Saya buat perbandingan ini supaya saudara merasa lebih adil untuk melihat. Tidak semuanya saudara harus lihat daripada perspektif politik, kerana orang politik, kerajaan dia akan mengeluarkan data so-called macam it's okay. Perbankan akan mengeluarkan data, sangat menakutkan. Tapi saya buat data bandingan je supaya saudara kita sebagai sama-sama orang marhai ini tidak ditipu ataupun tidak dimanipulasi oleh data-data yang kebanyakannya walaupun dia angka yang tepat dan betul tetapi dispin dalam bentuk yang salah. Jadi saya bagi tahu kata pusingan ini boleh disebutkan sebagai pusingan ancaman kepada negara yang mengalami pemvaksinan rendah. Berarti kuman varian Delta, Lambda, Eta, Zappa, Gamma telah pun bergerak di seluruh dunia. Ini adalah varian-varian yang mempunyai kekuatan antara 2 dan 8 kali ganda. Antara 2 ke 8 kali ganda. Lebih kuat daripada virus awal yang ditemui di China ketika virus ini belum bermutasi. Seperti mana kata Dr. Sazali Abu Bakar ketika dia datang dan kita stream dengan garasi, kata Dr. Sazali bahawa kalau kita melihat angka jangkitan tak akan menurun. Kerana angka jangkitan di London juga mencapai sekitar 280,000 seminggu ketika Indonesia mencapai 350,000. Tetapi Indonesia mencapai 1,500 kematian berbanding United Kingdom mencapai kurang 50 kematian. Berarti jangkitan akan berlaku, semua orang akan menerima jangkitan, tetapi negara yang lebih ramai berlaku pemvaksinan atau bentuk herd community akan dapat bertahan, di mana orang yang dijangkiti akan hanya dijangkiti hingga maksimum tahap 2. Sebab itu saya kata kebolosan pada tahap 3 peratusannya sangat rendah. Kebolosan pada tahap 4 hanyalah 0.06%, dan kebolosan kepada tahap 5 hanyalah 0.04%. Jadi supaya kita semua tak berkecamuk, kerana saya tengok di Facebook orang masih lagi ini adalah salah kerajaan juga, kerana kerajaan membuat PPN ataupun program pemulihan negara itu salah. Kerana dia mengata nilai ambang itu adalah 4,000. Jadi kita semua hari-hari akan merasa bila kita akan keluar daripada penyakit ni. Kalau hari-hari 17, 18, 19 nanti naik 20. Itu yang saya tegur daripada kerajaan. Kata kerajaan, kalau tidak segera memindah nilai ambang, dia akan memerangkap rakyat untuk melihat angka. Rakyat tak akan dapat melihat benda yang lebih strategik, iaitu apabila pemvaksinan berlaku, bagaimana angka itu akan menurun. Jadi saya tak pasti berapa cepat Menteri Kewangan yang kini mengetuai pasukan PPN ni, iaitu Datuk Tengku Zafrul, akan boleh membuat maklumat baru supaya rakyat tak keluar daripada ketakutan angka. Tetapi melihat kepada momentum pemvaksinan dan akhirnya bila kita akan boleh mula langkah seperti United Kingdom, iaitu living with vaksin, living with COVID. Berarti COVID akan ada, dia akan menjangkiti semua orang, tapi orang yang dijangkiti hanyalah seperti wabak sesama, di mana A boleh menjangkitkan kepada B, boleh menjangkit kepada C, tetapi semua orang yang telah pun bertahun-tahun melalui wabak sesama di seluruh dunia hanya akan melalui sesama yang berbahaya bagi mereka yang mempunyai jangkitan pneumonia. Manakala 1 dan 2 dianggap sebagai sesama biasa, saudara pergi dan dapat MC. Kalau saudara nak jangkit kepada orang pun, dengan vaksin yang ada seperti kata Profesor Dr. Sazali Abu Bakar, vaksin itu akan melemah hingga 8 kali ganda. Berarti kalau dia ada 80 juta sel vaksin, sel virus di dalam mulut, dengan ada pemvaksinan, sel virus hanya berkurang pada 5 juta. 5 juta sel yang berumah dalam seseorang tidak akan pergi pada orang lain, kerana 5 juta adalah rumah yang mencukupi. Tetapi sekiranya seseorang itu menghasilkan lebih daripada hingga ke tahap 80 juta, berarti 75 juta vaksin akan pergi melompat kepada 7 orang yang lain untuk mencari perumah baru. Itu yang menjadikan kita harus faham bagaimana vaksin ini akhirnya membolehkan kita living with COVID. Berarti untuk menghapuskan COVID, menghapuskan angka jangkitan tidak berlaku sekarang. Fasa yang sedang dilalui oleh masyarakat dunia adalah terus menerima jangkitan, tetapi orang yang dijangkiti bertahan hanyalah pada tahap 2 kerana tubuhnya ada vaksin. Kemudian selepas itu, apabila herd community dicapai,
mutasi mutasi virus tidak lagi boleh berlaku kerana tubuh yang ada tidak mengizinkan virus bermutasi kerana virus terpaksa melawan dengan vaksin. Berarti lama kelamaan virus-virus yang ada telah akan melalui titik kunci, iaitu dia tidak lagi boleh bermutasi kerana tidak ada rumah yang disediakan oleh mereka yang divaksin untuk membolehkan dia bermutasi. Jadi kita faham konsep vaksin bukan saja menyelamatkan kita apabila dijangkiti, tetapi tidak menjadikan kita perumah. Berarti kalaulah saya dijangkiti oleh sejenis vaksin yang dinamakan super spreader 3, super spreader 4 ataupun delta super spreader 8, berarti dia tak akan convert dalam tubuh saya menjadi 12 atau 16 kerana saya telah divaksin. Berarti orang yang telah divaksin akan menjadikan kuman tersebut lemah dan lama kelamaan dia tidak mampu menjadi virus yang merebak ataupun virus yang berkembang kepada mutasi yang baru. Itu saya brief anda untuk lihat keadaan yang ada sekarang. Itulah saya bagi tahu kata saya boleh bagi tahu juga ramai orang menuduh tentang Intervactim ni. Saya dah boleh sahkan bahawa bahawa hospital swasta menafikan mereka menggunakan Ivermectin. Jadi tidak ada. Ivermectin masih lagi digunakan oleh Kementerian Kesihatan secara terhad di peringkat percubaan. Berarti dia belum lagi mendapat kelulusan daripada Badan Regulatory Perubatan Malaysia di bawah KKM untuk digunakan sebagai ubat vaksin, sebagai ubat COVID-19. Jadi kalaulah anda menggunakannya, dia masih lagi menggunakannya di atas dasar hearsay. Kerana ujian-ujian klinikal di peringkat antarabangsa pun gagal membuktikan apakah benar Ivermectin ini adalah penyembuh. Itu saja saya update saudara.